Pak Imam yang alim, selalu dengan dia, dengar cakap dia ikut, baru kena ada, biar ada orang yang guide kita. Paling kurang idola kita lah. Oh, Imam ni mayang waktu tak pernah miss. Aku nak ikut lah. Tak dapat 5, 4 pun jadilah. Tak dapat 2, sampai duha aku buat. Macam tu pun. Sebab apa? Para sahabat dulu idolanya Nabi SAW. Sebab apa dia gelar sahabat? Kerana dia pernah melihat Nabi SAW, pernah bersama Nabi SAW. Mana-mana sahabat ini pernah melihat Nabi, bersama dengan Nabi, imannya bersama Nabi, maka digelar sahabat. Dan ada juga bersama Nabi tapi tidak digelar sahabat. Sebab apa? Sebab imannya tak bersama Nabi. Contohnya kaum munafikin, orang munafik. Sama Nabi, nampak Nabi, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu. Sebab itu kita, bila kita cerita berkenaan dengan zakat, ada perkara lebih penting, iaitu taubat kepada Allah perlu kita bereskan. Taubat ni sangat halus, perlu sentiasa diulang-ulang, perlu sentiasa dipelajari. Jangan pula dah taubat astagfirullah macam orang Arab tuan-tuan, buat dosa astagfirullah, habislah dia dah selesai. Kita tak boleh sebenarnya. Taubat itu ialah kita meninggalkan, kembali balik pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali balik kepada Allah. Jasad kita, roh kita, sir kita, hati kita balik pada Allah. Daripada memandang kepada dunia, memandang kepada maksiat tadi, berpaling memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah nanti ibadah kita yang lain, zakat kita pun diterima oleh Allah sebagai zakat yang sebenar-benarnya menyucikan harta kita dan juga menyucikan jiwa kita daripada mazmumah, daripada perkara-perkara buruk, perkara-perkara keji yang kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala pelihara diri kita, harta kita daripada dimusnahkan oleh bencana. Ini keberkatan orang berzakat, tuan-tuan. Orang berzakat. Ada satu kisah, tuan-tuan, dia tidak pernah berzakat. Allah Ta'ala bakar rumah dia. Ini kisah benar, tuan-tuan. Kisah benar. Allah Ta'ala bakar rumah dia yang besar. Harta kereta dia mewah pun dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya tentulah ada, lintas lah, anak tutup setrika lah, dia punya shower ni tak ditutup lah, terbakar dan sebagainya. Tapi itu asbab. Bila dah ada sebab musabab, maka kita tidak boleh berpegang pada sebab musabab. Kita berpegang kepada musabbib dan asbab, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kata ni semua Allah ajalah buat. Tak boleh juga. Kena ada sebab musabab sebagai syariatnya, supaya nanti Nabi begitu, tuan-tuan, dengan sahabat. Hilang barang, pergi cari. Nak tinggalkan kedai apa, unta, kuda, ikat dulu, Nabi kata. Ini syariatnya. Boleh Nabi kata tawakal je lah, Allah Ta'ala jaga. Nabi, tuan-tuan, kasih Allah. Tapi Nabi nak ajar umatnya supaya menjaga sebab musabab, iaitu syariat tadi. Maka ikat dulu, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan. Sebab itu bila sebut zakat ini, perlu banyak perkara yang kita perlu bereskan. Bukan hanya keluar duit saja, nak tengok juga bagaimana kita ini betul-betul ikhlas. Sebab orang yang mengeluarkan zakat ni banyak peringkat. Ada peringkat seperti Abu Bakar As-Siddiq, yang mengeluarkan hartanya semua untuk Allah, tak pandang pun, satu pun tak ada. Sampai kan Nabi bertanya, wahai Abu Bakar, apa lagi yang ada pada engkau? Allah dan Rasul. Allah Akbar. Kita tak dapat ikut, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan pula balik ni, dia bagi semua, dah habis anak-anak sendiri, faktor pula. Bukan. Ini iman Abu Bakar As-Siddiq sampai peringkat. Sebab tu kita dalam Islam tidak boleh melulu. Contohnya bila kita tidak ada harta, tak bolehlah kita duduk dalam surau sembahyang, zikir saja, baca Quran, tak boleh. Belum peringkatnya. Pergi cari rezeki lebih utama dari kita beribadah. Melainkan kita cari ilmu. Itu lain. Itu tuntutan. Tapi bukan orang biasa, orang yang jahil langsung dia cari ilmu. Kat sini dia jadi fakir. Zakat boleh bantu. Sebab apa? Dia jahil, tak tahu benda. Kalau tak tahu, nanti hidupnya jadi terumah ambil, buat maksiat dilanggarnya, arak dilanggarnya, riba dilanggar, semua dilanggar. Sebab tak ada ilmu. Tapi kalau orang biasa, dia dah belajar, ada pun ada asas, tak perlulah. Janganlah tinggalkan kerja sebab nak cari ilmu tadi.
salah lah kat situ. Sebab itu dalam Islam ini perlu ada tata tertibnya, perlu ada dia punya peringkat-peringkat. Tidak boleh sembrono. Begitu juga sembahyang. Kita cerita zakat, tak boleh pula tak cerita tentang sembahyang juga. Kerana apa? Dia ada pasangannya. Aqimus solah wa atuz zakat. Sembahyang, dirikan sembahyang dan keluarkan zakat. Dia tak ada, jarang dipisahkan. Biasa ada gandingan. Sebab apa? Penting. Orang bayar zakat tapi tak sembahyang. Ada yang cakap, Ustaz, tapi tak diterima lah zakatnya. Janganlah disoalkan begitu. Yang terima tu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tunaikan zakat, alhamdulillah, kewajipan berzakat selesai. Tapi sembahyang tak selesai lagi. Belum sempurna imannya lagi. Dia kena ada sama. Ada orang kata, Ustaz, saya dah sedekahkan banyak berjuta-juta. Takkan Allah tak pandang? Tuan sembahyang? Sembahyang tu lah, ni sebanyak lah. Tak boleh ke digantikan dengan sejuta, 2 juta? Tak boleh ke? Tak boleh, tuan-tuan. Sembahyang lain hal. Allah Ta'ala suruh perintahkan. Berzakat satu hal, satu bab lain. Tapi tidak boleh kita tinggalkan, kena serentak berjalan seiring. Sebab tu kadang-kadang ada pertanyaan, Ustaz, mana lebih aula, mana lebih baik? Sembahyang dulu ke bayar zakat dulu? Dia punya tanyaan begitu lah. Jawabnya apa? Dua-dua sama. Kewajipan juga tu. Tapi mengikut syarat-syarat. Sembahyang ni semua orang wajib sembahyang. Tapi ada orang-orang yang Allah Ta'ala beri kelonggaran. Orang perempuan datang uzur, takkan sembahyang juga? Ada itu. Dan terjawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang tua yang dah nyanyuk dah, hilang ingatan, tak apa, tak sembahyang. Yang lain uzur, kena qada. Kita contohnya orang lelaki ni, tak ada uzur. Tak sembahyang ke? Saya uzur bulan dah. Itu tak ada orang lelaki. Itu tak sembahyang, mungkin dia lupa, mungkin luput waktu, dia kena qada sembahyang. Begitu juga zakat. Zakat ini dia ada tempoh, dia ada harta yang banyak, sekian banyak. Contohnya, kalau diceritakan berkenaan wang ringgit, wang simpanan contohnya, dia perlulah ada sejumlah 10,200 paling rendah untuk dia melayakkan membayar zakat. Ini bukan satu bank ni, tuan-tuan. Semua bank. Ada orang kata di bank ni je banyak, Ustaz. Bank lain tu tak kira lah. Nisbahnya 10,000 ataupun ni 12,000. Bank lain tu, bank lain tu saya tak kira pula. Kena campur semua bank. Peringkat pertama, kalau cerita pasal zakat, nak bayar zakat ni, wang simpanan kita, pertamanya kita tengok harta kita dekat bank mana ada. Dah tengok dah, semua dah ditengok, disusun. Ada bank Islam, ada bank komersial, ada. Asingkan di satu pihak bank Islam kumpulan, lagi satu kumpulan bank bukan Islam, konvensional yang ada unsur riba. Yang bank Islam ni kita kumpulkan semua wang simpanan kita, campurkan, tengok berapa jumlahnya. Tulis dulu 10,000 contoh. Dah campurkan semua wang simpanan kita dari bank-bank. Maklulah banyak bank, ada CIMB, ada RHB, ada BIMB, ada Maybank, ada banyak bank. Yang Islami satu tempat. Kemudian yang konvensional, yang ada riba, kita kumpulkan semua, kita tolak dulu riba dia. Yang ada riba kita tolak. Adalah RM5, RM10, RM200, tengok jumlah harta kita lah, wang kita dalam itu. Tolak riba dia. Tolak, kita ambil yang bersih saja. Kita campurkan dua-dua tadi, bank yang Islam dengan bank yang konvensional ni, yang dah bersih tolak dari riba, berapa jumlah? RM50,000. Masya Allah, banyaknya duit kita. Maka kita pun ambil 2.5% daripada jumlah tersebut. Itu saja kita bayar zakat. Bukannya semua. Ada orang kata, habislah duit setiap tahun kena bayar zakat, habislah dalam urusan. Habis tak habis tu Allah Ta'ala kata, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala boleh gandakan. Ada orang bayar zakat setiap tahun tu dia tambah kaya. Kalau ikut logik akal semata-mata lah, kau setiap tahun bayar zakat mestilah dah habis kan? Kan tak ada. Alhamdulillah, duit ada, datang nanti rezeki kat sana, ada anak bagi, ada orang bagi, ada macam-macam lah, niaga dan sebagainya. Alhamdulillah dia kata. Alhamdulillah. Sebab apa?
Allah Ta'ala gandakan. Itu janji Allah, tuan-tuan. Janji siapa lagi kita nak pegang? Janji Allah itu maha benar. Allah Ta'ala itu janjinya maha benar, tak pernah dimungkir. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tak akan mungkir janji. Jadi kita pegang. Sebab tu kalau kita keluarkan zakat, kita rasakan Allah akan balikkan. Daripada sumber-sumber yang kita tidak tahu, tuan-tuan. Kemungkinan kalau bukan dalam bentuk harta, kemungkinan besar Allah Ta'ala berikan dalam bentuk kebahagiaan yang tak nampak, dilihat, abstrak. Kebahagiaan macam mana? Hati kita tenang, tak apalah, alhamdulillah cukuplah macam ni. Isteri kita pun bahagia, tidak ada sesuatu yang terbungkus dalam hatinya, tak puas hati dengan kehidupannya. Anak-anak kita berjaya contohnya, masuk periksa berjaya, masuk tender kita berjaya. Contohlah, kalau ada yang tender, rumah kita sentiasa tenang, tidak ada pergaduhan. Kalau ada pun Allah Ta'ala pelihara, tak sampailah bercerai berai. Kalau bercerai pun boleh rujuk balik, tuan-tuan. Ini bagaimana Allah memelihara kita daripada sumber-sumber yang kita tidak sangka. Jadi jangan kita sangka kalau Allah Ta'ala gandakan harta kita dalam bentuk harta juga. Kita keluarkan RM10, Allah Ta'ala bagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Mungkin 100 kali ganda, mungkin 200 kali ganda. Tetapi kena pegang bahawa Allah Ta'ala gandakan itu dalam bentuk yang berbagai. Kemungkinan ketenangan, kebahagiaan contohnya. Allah bahagia ni, tuan-tuan. Nabi SAW menyatakan bahawa di antara tanda-tanda kebahagiaan ialah min sa'adatil mar'i an takuna zawjatu salih. Ada isteri yang salihah. Ibu-ibu kat belakang jadi isteri yang salihah tu tanda kebahagiaan untuk keluarga, untuk anak, untuk suami, untuk keluarga. Isteri yang salihah. Bukan begitu saja, untuk jiran tetangga juga, untuk perkampungan. Sebab tu ada orang perempuan yang salihah, yang menjadi idola dan ikutan kepada orang ramai, untuk anaknya. Itu pertama. Kedua, jiran tetangga yang baik. Jiran tetangga yang baik. Tuan-tuan duduk dalam masyarakat ni, duduk sebelah-sebelah, dikenal. Balik kerja kau, padahal memang tahu dah balik kerja, tapi tak ada benda nak cakap. Mencuci kau, menyidai kain kau, tak apalah. Sebagai tanda mesra kita. Tahu siapa yang susah pun kita tahu. Rumah 40, jalan 2, serut 4. Betul ke? Tak ada kan? Tempat lain lah. Itu susah tu. Suami dia meninggal, dia jadi balu, anak dia 7. Susah. Mari kita lapor pada lembaga zakat Islam. Pertama kita lah dulu, bantu dulu mana yang ada. Tak apalah, dia belilah. Ataupun kita beli beras dulu ke. Itu susah. Jadi datang tu ada sesuatu. Tak banyak, sikit. Tak beras kampit, beras 20 kilo tu kita bagi. Barulah alhamdulillah. Siapa ni? Daripada mana zakat ke? Bukan, saya penduduk taman ni je. Oh alhamdulillah, dia kata. Ada lagi di bumi Allah orang yang baik. Ada tuan-tuan, saya jumpa di rumah Asnaf. Dia kata, Ustaz alhamdulillah, jiran tetangga saya kat taman ni baik-baik Ustaz. Tak ada susah lah. Ada je bawa bagi beras, ada bagi bawang, ada bagi gula, tak ada je, tak adalah, memang ada dah Ustaz. Makan cukup lah. Alhamdulillah. Suka kita dengar. Itu tanda kebahagiaan. Kalau kita dapat jiran yang baik, kanan kiri, alhamdulillah tuan-tuan. Kita nak pergi jauh pun kita tak rasa risau. Sebab apa? Jiran kita baik, tuan-tuan. Anak bini kita terjaga. Ini Nabi SAW sebut. Yang ketiga, yang kedua tadi jiran tu. Bayangkanlah kalau jiran yang jahat. Kita dah lah susah, disusah-susahkan kita lagi. Ada tuan-tuan. Tak buat cara baik, cara jahat, cara halus juga. Ada tuan-tuan. Ini na'udzubillah. Ada orang kata, ada lagi ke Ustaz? Zaman-zaman moden teknologi satelit yang naik ke bulan, manusia dah pijak kaki ke atas, angkasawan dah ada ramai. Ada lagi ke ilmu-ilmu sihir yang zaman tu kadung dulu? Mana pula tak ada? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, banyak tempat berkenaan dengan sihir. Sihir yang memecah belahkan antara, mencerai beraikan antara isteri dan suami. Sihir pemisah dan sebagainya. Ada tuan-tuan. Sebab itu Nabi kata, antara tanda kebahagiaan ialah jiran yang baik. Begitu juga kalau susah lah, jiran tadi lah berfungsi. Mungkinlah dia tak ada kenderaan, kita lah. Puan ada IC tak? Makcik ada IC, saya putus state kan. Putus state IC, alamat dia, nombor telefon, pergi hantar ke lembaga zakat Islam yang terdekat. Ustaz,
Puan, Encik, saya jumpa satu orang hamba Allah ni, dia susah. Cubalah tengok. Saya dah bantu sikit lah setakat mana saya